Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan seterusnya kita akan bincangkan topik yang kita perkenalkan sedikit awal pagi tadi, iaitu perbezaan antara takaful dan juga insurans. Jadi kita bersama dengan seorang perunding kewangan. Terima kasih Encik Faiz Azmi kerana sedia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Terence. Mukadimahnya kita takrifkan insurans dan takaful serta perbezaannya. Silakan. Okey, so ramai orang kurang faham ya, ada perbezaan antara dua-dua benda ni. Walaupun secara praktikalnya nampak result dia sama, maknanya ada satu perlindungan. Tapi untuk orang yang beragama Islam, memang patutnya bergerak kepada takaful lah. Dan semua company pun akan ada dua cabang. Dia ada cabang insurans dan cabang takaful. Jadinya perbezaan paling ketara adalah dari segi niat. So kalau kontrak, niat dan kontrak lah. So kalau insurans ialah kontrak jual beli between kita dengan pengenali insurans tersebut. Tapi kalau untuk takaful pula, it is adalah kontrak, bukan kontrak, dia adalah perjanjian di mana kita mendema kepada satu tabung dan tabung tu boleh digunakan oleh orang yang memerlukan. Semua orang menabung dan siapa yang perlukan dia boleh keluarkan sedikit untuk kegunaan sendiri dalam situasi yang ditentukan oleh pengendali takaful tersebut. Baru-baru ni banyak skim insurans takaful juga menawarkan sebagai tambahan ada juga nilai simpanan. Jadi adakah perbezaan di antara dua skim takaful dan insurans dari segi simpanan? Yes, dari segi simpanan, takaful ni dia diletakkan di dalam tabung syariah ataupun unit-unit amanah yang ada syariah compliant. Jadi kalau seseorang Muslim yang dia nak adhere ataupun dia nak mengikut saranan di mana duit itu perlu dilaburkan tempat yang syariah compliant, dan perlulah dia mengambil takaful. Bukan nak kata kalau mengambil insurans konvensional tak akan dapat perlindungan dia tak akan ada. Tapi duit itu duduk di company tidak disyaratkan untuk melaburkan duit itu dalam akaun-akaun syariah compliant. Betul. Jadi itu adalah perbezaan yang ketara. Namun kenapa perlunya kita ada takaful? Kenapa perlunya kita ada insurans? Kalau kita dah bekerja dengan majikan sudah sediakan perlindungan, kenapa kita perlu menambah kepada keperluan itu? Okey, ini adalah satu benda yang selalu orang cakap lah. Saya dah ada hospital kerajaan. Saya dah bekerja dengan syarikat tu ada memberikan perlindungan takaful dan juga ada juga sok-sok. Okey. Tak ada masalah. Benda semua adalah bagus. Tapi tiada jaminan yang kita akan bekerja di mana-mana tempat tu, tak kisahlah kerajaan ke ataupun di syarikat swasta ke, selama-lamanya. Kadang-kadang ada orang akan pindah selepas 5 tahun, 10 tahun. Lepas tu dia pindah daripada tempat yang ada coverage yang bagus kepada tempat yang coverage minimum, terlalu sedikit. Lepas tu waktu between di antara kita berpindah tu, entah-entah kita pun akan ada penyakit-penyakit kita yang membuatkan kita tak boleh nak ambil pula takaful selepas dah kena penyakit tu. So jadinya kita stuck dengan bekerja saja. Lepas tu bekerja bukan boleh bekerja sampai tua. Kita mestilah nak bersara. So lepas bersara itulah kita dah mula sakit. So dekat situlah takaful peribadi ataupun insurans peribadi memainkan peranan di mana ia memberikan satu perlindungan yang untuk diri kita yang tidak terikat kepada mana-mana company yang kita bekerja. Baik, kalau kita lihat dari segi takaful ni adalah suatu yang agak baru juga. Seperti yang berusia mungkin 40 tahun dan ke atas, pada ketika mereka mula menabung dalam skim-skim insurans, tidak ada lagi skim takaful. Jadi adakah mereka perlu berhijrah kepada skim takaful setelah memiliki skim insurans atau bagaimana? Okey. Soalan ini perlu dijawab oleh diri sendiri. Sebab untuk orang Islam, kita dengan Tuhan adalah direct. Maknanya kita kena jawab dengan diri hati sendirilah. So bila kita berhijrah, kadang-kadang ada company yang memberikan satu peluang lah. Sesiapa yang berhijrah daripada conventional insurance kepada takaful, semua yang akan disimpan secara sama, tak perlu nak bermula balik. Tapi bahaya juga dari segi kalau ada orang yang bukan menghasut lah, tapi dia bagi tahu abang patut tukar ke takaful sebab nanti disitulah pasal-pasal keagamaan semua. Okey, itu betul. Tapi masalahnya kena faham ya, kalau company tak offer benda tu tapi kita pindah secara terus dari segi medical card lah ya. Okey, ini yang bahaya sikit. Ada 2 tahun contestability period. Maksudnya dalam masa 2 tahun tu kalau ada sebarang penyakit,
company boleh contest benda tu. Yang ini maybe dah ada hari tu. Waktu awak masuk awak tak beritahu. Okey. So kena bermula balik bila kita berhijrah daripada konvensional kepada takaful. Okey, tapi tengok di company macam mana dia punya offer. So kena tahu benda tu. Tak boleh ada orang takut-takutkan apa yang abang ada semua ni adalah konvensional. So abang kena pindah. Kita pun pindah. Tiba-tiba dalam masa beberapa bulan selama ni tak pernah ada, tiba-tiba ada pula. Okey. Lepas tu lah kita dah struggle susah. So kena faham kita buat benda ni sebab apa. Okey, ada satu cara sebenarnya. Ada orang dia akan ambil dua-dua sekaligus. Dia ambil takaful tu sekaligus. Lepas tu bila dah 2 tahun barulah dia matikan dia punya konvensional. Yang ini ada orang boleh buat, tapi mahal lah, kena bayar 2 kali. Betul. Decide sendirilah, ikut kemampuan dan ikut kemahuan apa yang kita nak sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Encik Faiz di awal perbincangan kita tadi, setiap syarikat insurans sekarang ini sudah pun ada rakan kongsi yang menawarkan skim takaful. Jadi kemungkinan besar setiap satu syarikat ini menawarkan peluang untuk berhijrah secara percuma tadi, namun masih ada syarikat-syarikat insurans di luar sana yang belum mempunyai rakan kongsi takaful. Jadi di situlah timbul isu yang disebutkan tadi. Apakah jenis-jenis takaful yang ditawarkan di pasaran pada ketika ini? Untuk yang general, untuk kita lah, untuk manusia yang bekerja, rakyat biasa lah ya, 2 benda yang kita kena tahu. Salah satunya adalah takaful nyawa ataupun selalu dinamakan takaful hibah. Lagi satu adalah takaful medical card, which is medical card jugalah. So takaful nyawa ni adalah kalau apa-apa berlaku kepada orang yang dilindungi ataupun customer, dia akan perlindungan tu adalah dari segi kewangan ya. Bukannya perlindungan kematian tu kita beli takaful kita tak akan mati. ramai orang salah faham sebab perkataan dia perlindungan kematian. Maksudnya adalah perlindungan kematian kewangan. Maknanya kewangan tu, perlindungan kewangan tu dari segi bila ada kematian, wang akan diberikan kepada waris ataupun penerima hibah. Tak kisah sesiapa, it could be anyone. So jadinya perlindungan dari segi kewangan tu adalah bagus sebab bila rakyat biasa bekerja, dia tak semestinya ada satu jumlah wang yang besar untuk diberikan kepada waris kalau apa-apa berlaku kepada dia. So dari segi itu takaful nyawa penting. Tapi takaful medical card pun penting juga. Sebab kalau kita masuk ke hospital, kita ada 2 pilihan. Satu hospital kerajaan dan hospital swasta. Hospital kerajaan is bagus. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia jauh ataupun penuh. Contohnya hospital Sungai Buloh. Waktu pandemik. Dia tutup untuk buat center of COVID center. So kalau tinggal di Sungai Buloh pun, walaupun dekat dengan hospital Sungai Buloh, terpaksa berhijrah pergi ke hospital Shah Alam waktu itu. So jauh lah. Tapi between hospital Sungai Buloh ke hospital Shah Alam tu ada macam-macam hospital swasta. So kalau kita ada medical card, kita ada option, second option untuk pilih. Dekat situlah dua-dua ni adalah penting. Dan seterusnya, kalau kita tiada medical card, sedikit sebanyak telah diterangkan tadi, namun apakah implikasinya kepada mereka yang mungkin tidak tahu ada masalah kesihatan ataupun masalah kesihatan timbul selepas 5 ataupun 10 tahun dengan membeli medical card itu, apa kelebihan mereka? Okey, medical card ni dia memberikan second option lah. Maknanya kalau kita pergi ke hospital kerajaan, bukan nak kata apa, sometimes ada priority yang perlu diberikan kepada orang yang lebih memerlukannya. Okey, contohnya penyakit yang kelas ketiga, kelas keempat, dia punya stage dah tinggi. Kita baru stage 1, stage 2, jadinya priority itu diberikan kepada sebab dia punya resource adalah limited, so dia terpaksa prioritaskan kepada orang yang lebih memerlukan. So jadinya bila kita ada medical card, kita pergi ke hospital mana-mana, kalau hospital tu boleh ada kemampuan untuk merawat, dia akan buat rawatan secepat mungkin. Jelas sebab dia adalah profit driven. Dan tak salah untuk be profit driven sebab dekat Malaysia ni kita pun semua benda semua bisnes menjalankan bisnes secara profit. Maknanya kalau dia tak untung, buat apa dia nak buat bisnes. Sama juga dengan hospital swasta. Tapi dari segi pembayaran tu macam mana? Kita tak nak berada di situasi di mana sebab kita tahu kalau ada duit ataupun kalau ada medical card, kita boleh dirawat. Tapi sebab kita tak ada dua-dua ni, jadinya kita terpaksa menunggu untuk giliran kita di sana. Sakit hati. Itu kalau berlaku kat kita. What happens kalau berlaku kepada anak-anak kita? Ada orang dia sanggup buat pinjaman personal loan semata-mata untuk anak ataupun untuk diri sendiri pun boleh juga, tapi selain untuk anak ataupun untuk mak bapak. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit. Sebab bukan semua orang ada duit lah. So dia terpaksa buat pinjam. Medical card pun tak ada. So dia terpaksa berhutang pula. Dari satu masa
masalah jadi masalah yang kedua. Jadi ini adalah antara keperluan dan kepentingan medical card. Namun sekiranya kita perlu memilih, sekarang keadaan ekonomi mungkin kurang mengizinkan. Yang mana lebih penting, takaful nyawa atau takaful medical card? Okey, jawapan ni berbeza mengikut penasihat lah. Tapi pendapat saya adalah kalau boleh pilih satu saja, pilihlah takaful nyawa. Bukan apa. Macam dah cakap tadi, setiap manusia yang bekerja, setiap orang yang bekerja tu, kalau swasta dia ada insurans daripada medical card daripada company dan juga ada hospital kerajaan. Dia ada 2 dah. So tambah satu lagi personal, okey, not bad, 3. Tapi kalau yang personal ni mengambil alih takaful nyawa. Takaful nyawa tak ada apa-apa ya. Maknanya kita bekerja di syarikat, mana takaful nyawa? Selalunya tak adalah. Sok-sok ada sedikit lah, tapi tak maybe not enough. Lepas tu dia limited. Bukan maknanya contoh kalau kita berjalan-jalan, kita pergi ke bercuti-cuti, takaful nyawa lah yang akan cover kita. Lagi satu, dari segi hutang-hutang yang kita ada tu maybe lebih daripada apa yang syarikat-syarikat yang tadi tu boleh offerkan. So sebab kita dah tak ada takaful nyawa, tapi dari segi medical punya needs kita dah ada 2. So ambil dulu takaful nyawa, dah rasa cukup untuk cover hutang kita dan kita punya kos-kos saraan untuk waris selepas pemeriksaan kita, barulah kita pergi tambah balik medical card kalau ada rezeki. Kalau kita mengambil lebih daripada satu takaful nyawa dengan syarikat yang berbeza, adakah ia tertakluk kepada undang-undang faraid ataupun adakah ia bergantung kepada siapakah beneficiary di bawah ruang hibah yang kita hibahkan tadi? Bagus soalan ini sebab saya pun lupa nak cover. Dari segi untuk seorang Muslim ya, untuk takaful nyawa, hanya untuk life insurance dan takaful nyawa lah, hanya takaful nyawa saja yang ada feature hibah. Maknanya dia dah built in dalam kontrak tersebut. Jadinya kalau ada apa-apa pada kita boleh tentukan 100% siapa yang kita nak beri. Tak kisahlah orang tu betul-betul waris ataupun bukan waris, maybe kawan ke, ataupun penerima faraid ataupun bukan penerima faraid. Dia semua boleh, kita boleh tentukan siapa yang boleh dapat. Tapi kalau ambil insurans konvensional, akan ada masalah sikit, dia akan jatuh terus kepada faraid. So nak menjawab soalan tu, takaful nyawa kalau ambil 2, 3, 10 pun, tapi kita dah hibahkan secara dah awal-awal. Maknanya hibah ni dari segi itu adalah penerima manfaat lah. Orang yang menerima tu, itu adalah memang hak dia. Tapi kalau konvensional pula, penerima itu hanyalah penjaga harta. So kita dah namakan orang ini untuk menerima 100%. Tapi selepas dia dapat 100% daripada duit itu, dia tetap kena berikan harta-harta ni pecahannya mengikut faraid. Dekat situlah kelemahan dia lah untuk seorang Muslim. Sebab seorang Muslim ni dia tertakluk bukan saja kepada undang-undang kerajaan, tapi dia termasuk sekali kepada undang-undang syariah. So dari segi itu pembahagian harta ni memang betul-betul di bahagian syariah. So kalau harta tu tak kisah insurans pun diberikan kepada isteri kita, tapi adalah orang-orang lain yang boleh ada hak untuk dapatkan bahagian tu, dia boleh dapat. Jadi bila masa yang paling sesuai untuk kita mulakan takaful nyawa ataupun takaful medical card ataupun takaful simpanan? Okey, dari segi takaful ni paling bagus adalah dalam perut. Maknanya the moment kita tahu isteri ataupun kita lah, pasangan tu akan mendapat anak. Waktu tu kita dah budget untuk dapatkan takaful ataupun medical card untuk anak tersebut. The next best time is bila anak tu dilahirkan. The next best time bila anak tu sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah. Lepas tu kalau masih tak ada lagi, si anak tu dah besar, dah bekerja, itulah masa yang terbaik. Maknanya masa terbaik adalah 10 tahun lalu. Masa yang second terbaik adalah sekarang, kalau belum ada lagi lah. Sebab apa? Takaful dan insurans ni adalah kita punya namanya pun insurans. Maknanya kita tak tahu apa akan berlaku. So jadi kita nak letakkan sedikit wang untuk cover sebarang losses yang maybe akan berlaku. Kita tak nak jatuh sakit, tak nak jatuh bankrupt dari segi kewangan. Kalau kita tak hedgekan sedikit duit di dalam takaful. Tapi ini adalah yang dan medical card lah. Dekat luar sana ada macam-macam takaful lagi. Kalau tak tahu, bawa kereta pun ada takaful, ada insurans dan takaful juga. Betul. Jadi semuanya adalah suatu yang perlu kita tambah dari segi ilmu sebelum kita buat pilihan. Dan terima kasih kita ucapkan Encik Faiz kerana sudi untuk membantu kita memberi sedikit pencerahan berkaitan dengan takaful, perbezaannya dengan insurans dan juga kepentingannya kepada kita semua. Seterusnya kita akan melihat